Baik, maksudnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar adalah gelaran dia, kunyah dia. Nama sebenar dia Jundub bin Junadah. Jundub ataupun Jundab, boleh baca dua. Jundub pun boleh, Jundab pun boleh. Bin Junadah Al-Ghifari, daripada Bani Ghifar. Yang mana Bani Ghifar merupakan satu kabilah yang perkampungan mereka terletak di antara Mekah nak pergi di antara Mekah nak pergi ke Madinah, di kawasan utara. Maka sebab itu ketika mana Abu Dzar ni nak masuk Islam, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas bercerita daripada Abu Dzar. Abu Dzar kata ketika mana dia mendengar, masa tu dia kat perkampungan Ghifar lah, dia kata aku mendengar seorang lelaki yaz'am annahu nabi, mendakwa dirinya adalah nabi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengarahkan saudara kandungku yang bernama Unais untuk pergi ke Mekah dan bawa cerita tentang nabi ni, bawa cerita tentang lelaki yang mengaku diri dia nabi. Sebab Abu Dzar ni di zaman jahiliah, sebelum dia jumpa Nabi Muhammad pun dia tak nak dah sembah berhala ni, dia tak suka. Jadi bila ada satu orang lelaki mengaku diri dia nabi, dia rasa macam menarik dia pun. Dia suruh Unais pergi. Dia kata, kau pergi Mekah, kau cakap siasat seorang lelaki ni. Dia kata dia nabi. Jadi saudara kandung dia pergi sampai kat Mekah. Lepas tu dia balik. Bila dia balik, Abu Dzar tanya, okey, apa pandangan kau? Apa cerita yang boleh kau bawa? So Unais kata, ya'muru bimakarimil akhlaq wa yaqulu qawlan ma huwa bisyair. Dia kata, laki ni dia suruh orang Mekah ni buat benda-benda yang termasuk dalam kemuliaan akhlak. Dan dia bercakap satu cakap yang bagus, tapi bukan syair. Sebab zaman jahiliah ni, syair ni kira pengaruh besar. Kira orang yang pandai syair ni zaman dulu kira artis lah. Dia ada pengaruh besar. Maksud zaman sekarang ni kira penyanyi lah kan. Penyanyi zaman sekarang kalau macam ahli politik yang seorang-seorang kuku, ceramah dia orang tak datang, dia panggil penyanyi sekali. Jadi orang datang, orang bukan nak dengar ahli politik tu sangat, nak tengok penyanyi kan. Zaman dulu di Mekah ataupun di Jaziratul Arab, di semenanjung Arab, syair. Kita panggil syair sebenarnya syair. Syair dalam bahasa Arab ada perkataan syair, tapi maksud syair tu bali, biji bali, syair. Tapi mungkin kita nak panggil syair tu macam susah kan, syair. Sebab ain tak ada dalam bahasa Melayu kecuali orang Kedah kan. Awak tak habaq kan. Ain bahasa Kedah, bahasa utara kan. Kita orang-orang yang ke tengah dan selatan ni tak pakai sangat ain ni kan. Susah sikit nak sebut, so kita panggil syair. Dia kata wa yaqulu qawlan ma huwa bisyair, dan dia berkata dengan satu perkataan yang bukan syair. Pak Ya dah sampai. Assalamualaikum Pak Ya. Jadi bila Unais cakap macam tu, Abu Dzar kata, ma syafaitani, khabar yang kau bawa ni aku rasa tak puas hati lagi, rasa tak cukup. Aku suruh kau pergi bawa lah berita banyak sikit, tapi dia bawa cerita-cerita yang umum lah kan. Jadi maksudnya kalau setakat tu aku tahu, ataupun kalau setakat tu rasa tak cukup ya, akhirnya dia buat keputusan untuk pergi. Dia pergi sendiri. Tapi dia pergi tu dia tak bagi tahu orang lah. Dia pergi senyap, duduk kat Masjidil Haram. Dia cari mana Nabi Muhammad masa tu. Hari pertama Ali nampak dia. Hari kedua Ali nampak dia. Ali kata ka'anna ar-rajul gharib.
ini bukan orang Mekah ni. Kan? Sebab zaman tu kira Mekah bukan besar, Madinah pun bukan besar. Jadi kalau orang luar datang duduk di masjid, orang kenal bukan orang sini. Kita pun kalau kita selalu kan kenal lah jemaah masjid ni, tiba datang satu orang baru, bukan orang sini. So akhirnya Ali tanya dia. Sebab Ali bawa dia balik ke rumah, Ali tak tanya, Ali tumpang ke dia. Tapi bila tengok dah sampai berhari-hari pergi ke masjid, macam ada urusan tapi tak bagi tahu. Ali kata ada, mesti ada sebab. Ali tanya, kau nak jumpa siapa? Apa urusan kau datang ke sini? Dia kata, in katamta alayya ukhbiruk. Kalau engkau sanggup untuk sembunyikan apa yang aku bagi tahu ni, aku bagi tahu. Tapi dengan syarat lah, keep it secret. Ali kata, ana af'al. Okey, aku sembunyikan, no problem. Kita rahsiakan, kita berdua. Kan? Ini kita pakatan kita lah, pakatan nasional. So, dia pun bagi tahu, aku nak jumpa lelaki yang dakwa diri dia Muhammad. Ali kata, kalau macam tu engkau telah membuat keputusan yang bijak, jadi aku boleh bawa. Tapi dengan satu syarat, kau ikut aku kat belakang. Mana aku pergi kau ikut. Tapi kalau aku rasa lain tak clear, aku akan ke tepi ke dinding dan aku buat betulkan selipar aku. Kau jalan terus, kau jangan tunggu aku, supaya orang tak syak, orang tak sangsi. Sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun cerita tentang Islam. Dia pun bagi tahu, dia kata dia nak tahu tentang Islam. Nabi bentangkan pada dia tentang Islam dan akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan, semangat dia nak bawa dan nak menyebarkan Islam tu tinggi. Dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Masjidil Haram, dia bagi tahu. Dia kata aku dah masuk Islam. Bila dia bagi tahu dia masuk Islam, orang pukul dia. Orang Mekah pukul dia. Sebab masa tu orang Mekah memang tak suka dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So orang pukul dia, pukul untuk bunuh dia. Akhirnya Al-Abbas, bapa saudara Nabi, jerit ingatkan kepada Quraisy, hal taqtuluna rajulan min Bani Ghifar. Kamu nak bunuh satu orang daripada kabilah Ghifar. Kamu tak tahu ke kabilah Ghifar ni kampung dia berdekatan kawasan di mana kamu nak pergi berniaga dekat Syam. Sebab orang Quraisy dia pergi berniaga dekat Syam, dekat Busra, sempadan di antara Syria dan Jordan hari ni. Di sana ada pasar. Di situlah orang Arab niaga. Orang Arab daripada Mekah ni niaga kat situ lah, niaga barang-barang. Dia kata, kamu nak bunuh ke? Sebab Bani Ghifar ni, kabilah ni terkenal sebagai Qutta'ut Tariq, sebagai perompak jalanan. Jadi kalau kamu bunuh satu puak daripada Bani Ghifar ni, bahaya untuk kamu. Sebab kamu nak pergi ke Syam, kamu kena lalu kawasan tu. Macam orang nak pergi ke Kedah, kena lalu Perak dulu. Kan? Kena lalulah Tanjung Malim. Betul, jangan bawa pasal dengan orang Tanjung Malim. Macam tu lah. Tapi nasib baiklah orang Tanjung Malim tu baik-baik belaka. Kan? Orang buat apa kat dia pun dia tak lawan. Orang tak bagi kuliah pun dia dengar. Sebab dia bukan perompak jalanan. Baik. Hari kedua pun dia buat benda yang sama, dia kena pukul juga. Dia dah kena pukul hari pertama, hari kedua dia buat juga. Tapi Nabi pesan kat dia. Abbas juga halang dan dia tak mati ya. Tapi Nabi kata, pergilah balik ke kampung kau, beritahu mereka tentang Islam. Moga mereka masuk Islam dengan kau, mengambil manfaat daripada kau. Dia pun balik, dia dakwah. Separuh daripada Bani Ghifar masuk Islam. Tapi Nabi pesan kat dia, Nabi kata, kalau kamu dengar cerita nanti, kami menang, kami kuat.
Datang. So sebab tu Abu Dhar ni lepas Nabi pindah ke Madinah, dia hijrah daripada kampung dia pergi ke Madinah. Dan daripada situlah Abu Dhar ni dikatakan melazimi Suffah. Kerana dia datang daripada perkampungan Bani Ghifar, dia bukan orang Madinah. Dia muhajirin lah. Dia orang yang berhijrah meninggalkan kampung dia semata-mata kerana agama, dan dia duduk di Suffah. Suffah ni siapa yang dengar kuliah saya, ramai yang tahu Suffah. Ahli Suffah ni satu orang yang buang dunia semata-mata kerana nak ilmu untuk disampaikan pada kita. Miskin. Ada ahli Suffah yang bajunya selai je. Itu pun cukup-cukup je tutup kawasan aurat. Nak sujud terpaksa pegang hujung kain, takut terbuka. Sampai Datuk Hanafiah, tahu tak Datuk Hanafiah? Oh, Datuk Hanafiah pergi Cambodia. Sampai Datuk Hanafiah macam dia pelik dia lepas kuliah. Masa dekat setapak dia mari kat saya. Saya cerita dalam kuliah tu kan, baca hadis Riyadhus Salihin. Dia lepas kuliah dia kata, "Ustaz, saya pelik Ustaz, kalau selai je macam mana nak basuh? Lepas kalau dia basah baju tu nak pakai baju apa?" PTD macam tu. Orang bertakbir kan, dia pinjam lah baju orang lain, tapi nak kata baju dia cuma ada satu je. Tapi nama-nama mereka ni, walaupun di zaman Nabi SAW mereka ini miskin, tetapi mereka ini menjadi tokoh setelah daripada kewafatan Nabi SAW, kerana mereka nilah di antara manusia yang banyak tahu tentang hadis. Di mana Nabi pergi mereka akan ikut, dan mereka tak kerja semata-mata kerana nak mendengar hadis, kerana mereka takut kalau lagi kerja banyak hadis-hadis mereka akan terlepas. Seperti mana kata Bara' bin Azib dalam hadis, dalam sebuah kata-kata yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Bara', seorang sahabat Nabi Ansar, dia kata, "Laisa kulluna yasma'u hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma kanat lana dai'atu wa ashghal, walakinna an-nas lam yakunu yakzibun yawma idzin fayuhaddithu syahid al-ghaib." Apa ni? Maksud dia, Bara' kata bukanlah semua di kalangan kami ni mendengar hadis secara langsung daripada Nabi. Tak semua. Tak semua di kalangan kami ni dengar hadis langsung daripada Nabi, walaupun kami sahabat. Wa inna ma kanat lana dai'atu wa ashghal, kerana kami ni, sebahagian daripada kami ni ada kebun yang perlu diurus dan ada kerja yang perlu dibuat. Walakinna an-nas lam yakunu yakdzibun yawma idzin, tetapi manusia tidak menipu di zaman kami. Maka orang-orang yang mendengar, orang-orang yang menyaksikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada mereka yang tidak dengar. Dan mungkin juga orang Suffah ni bila dia dengar hadis Nabi SAW tentang janji Nabi, Allah akan memberikan keceriaan wajah kepada orang yang mendengar hadis, memahaminya dan menyampaikannya. Seperti mana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami', farubba muballighin aw 'amin sami'." Nabi menyebut, atau kama qal, Nabi kata, moga Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku, memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kerana mungkin orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih memahami daripada orang yang mendengar. Sebab itu Sufyan Tsauri kata, aku melihat kepada orang-orang yang belajar hadis dan membawa hadis, nadaratul wajh, keserian wajah. Dan cuba tengok orang belajar hadis, muka dia seri walaupun tak handsome. Kan muka dia nampak tenang je kan. Janji Nabi. Kan? Jadi tak payah lagi Mekah 18 kali tu. Nak dapatkan aura tu kan. Tak payah. Baik, bukanlah tak payah. Maksudnya bukanlah semestinya pergi Mekah dapat seri muka. Belajar hadis. Kalau kita tak ada duit kan, belajar hadis. Ataupun dengar kuliah hadis.